Okey, semua boleh nampak muka cikgu? Boleh Hello. cikgu. Okey, Boleh, sebelum cikgu. kita start apa-apa cikgu nak kutip attendance lah kan, sebab macam nampak ada 21 orang kat sini tapi bila main Kahoot kelas sebelum ni tadi macam sikit je. Okey. Siapa yang ada kat sini semua say hi dalam chat box, boleh? Boleh, cikgu. Sementara tu cikgu present. Alhamdulillah banyak gak. Okey, kalau ramai juga yang ada ni bolehlah. Okey, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera, semua sihat? Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semua boleh nampak skrin cikgu? Boleh, cikgu. Okey. Lepas tu cikgu start Ada kucing. Tadi je, sekarang dah tak ada dah tapak kaki kucing tu. Okey, jadi cikgu mula. Cikgu nak mulakan dengan review semula apa yang kamu dah belajar. Mari lihat semula apa yang anda telah pelajari sebelum ni. Sebelum ni anda dah belajar tajuk 5, topik 5, gelombang. Dan juga anda juga dah belajar tentang pelembapan gelombang. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apa itu gelombang sebenarnya? Apa ontologi untuk gelombang? Gangguan, cikgu. Gangguan Okey. terhadap permukaan. Okey, terima kasih Ikuan. Tepat sekali. Ontologi untuk gelombang adalah sebuah gangguan. Okey, Ikuan, gelombang dia bawa apa? Gelombang, dia bawa Bila dia tenaga. merambat. Bawa Dia apa? pindahkan satu tenaga. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ikuan. Okey, gelombang adalah satu gangguan yang membawa tenaga sewaktu dia merambat. Okey, setuju semua? Setuju, cikgu. Okey, siapa Setuju, boleh cikgu. terangkan tentang pelembapan gelombang? Atau damping lah yang semua boleh senang faham kot. Biasa dengar. Hello, Faiz? Cikgu. Boleh Rasanya terangkan? dia gelombang ni dia terlanggar dengan sesuatu benda. Kemudian contoh macam pantulan kan. Gelombang tu laju dia akan berkurang. Oh, itu pembiasan Faiz. Ni pelembapan. Damping. Okay. Tak apalah kalau macam tu. Okay, damping ni bila satu gelombang tu dia hilang tenaga yang dibawanya over time, kemudian amplitude-nya berkurang. Betul, setuju semua? Setuju, cikgu. Setuju, okay. Okay, bayangkan kalau gelombang bunyi, kamu dah belajar tentang gelombang sebelum ni, gelombang bunyi. Kan bila cikgu bercakap ni, keluar gelombang bunyi lah kan, daripada mulut cikgu kan? Betul. Okay, kalau ada manusia depan cikgu macam dalam gambar rajah ni, mestilah dia boleh dengar kan apa yang cikgu cakap. Betul tak? Betul, cikgu. Okay. Okay, bayangkan kalau dah jauh sikit, mesti akan ada pelembapan gelombang tu kan? Betul. Jadi, mungkin orang yang jauh tu dia tak boleh nak dengar sangat lah. Mungkin kalau kita tambah amplitude kita dengan gunakan hailer atau loudspeaker, mungkin kita boleh dengar lah, orang tu boleh dengar lah dengan lebih jelas. Okay, macam mana kalau orang tu jauh sangat dekat negara lain atau negeri lain? Macam mana agaknya dia nak dengar suara kita? Kita pakai telefon sebab boleh sebarkan elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Oh, kamu dah tahu pasal gelombang elektromagnet? Okay, tak apa-apa. Nanti kita boleh mendalami lagi. Okay, KV dulu situasi ni. Okay, seterusnya. Mari lihat semula apa yang anda telah belajar. Selain daripada gelombang, anda semua dah belajar tentang haba. Betul? Okay, jadi kamu semua tahu tentang pemindahan haba ada 3. Kondaksi, perolakan dan juga sinaran. Betul tak semua? Betul. Betul, cikgu. Alhamdulillah, semua ingat lagi. Okay, kalau kamu semua tengok dekat gambar rajah ni, kamu semua nampak yang cikgu asingkan sikit lah, jauhkan sikit sinaran ni dengan perolakan dengan kondaksi. Agak-agak kenapa? Apa yang beza dekat sini? Ada siapa ada idea?
Jim ada Jim. Dari segi Okey, siapa tadi tu? Boleh lah. daripada segi panjang gelombang disebarkan kot cikgu. Okey, terima kasih dengan pengkongsian kamu tu. Sebenarnya apa yang cikgu nak tunjuk kat sini, konduksi ni dan juga perolakan biasanya akan dalam satu jisim yang sama. Tapi sinaran ni kalau kamu nanti kita akan tengok balik sinaran ni. Tapi kamu tahu sebelum ni kamu dah belajar sinaran ni tak perlu dia tak perlu physical contact. Dia hanya ada thermal contact yang yalah dia asalkan dekat je. Okey, contoh seperti api ni. Walaupun kita jauh daripada api ni, kita tak dekat pun tapi kita boleh rasa panas dia. Betul tak? Betul cikgu. Semua kerana sinaran kerana pemindah haba secara sinaran, betul tak? Radiation. Betul. Betul cikgu. Ada salah apa? Ada idea ke macam mana sinaran tu? Tak ada ya? Okay, tak apalah, cikgu teruskan. Okay, kita KIV dulu dua situasi ni. Okay, jadi sekarang cikgu nak masuk tentang apa yang kita nak belajar dalam kelas ini. Ini cikgu nak ajar tajuk tentang gelombang elektromagnet. Ada dua je kita punya hasil pelajaran untuk hari ini. Mencirikan gelombang elektromagnet secara bertulis dengan menepati kata kunci yang bersesuaian. Okay, semua dapat untuk kita dapat cirikan gelombang elektromagnet tu. Kita dapat tahu ciri-ciri dia. Okey, yang kedua menyatakan komponen-komponen spektrum elektromagnet mengikut urutan dari segi panjang gelombang dan frekuensi secara tertib dan sistematik. Yang kedua ni pula kita dapat tahu spektrum elektromagnet. Okay, simple je. Yang pertama, ciri-ciri gelombang elektromagnet. Yang kedua, komponen-komponen spektrum elektromagnet. Okay, semua dapat? Allah Akbar. Okay. Okay, kalau semua dapat, kita teruskan gelombang elektromagnet. Okay, tapi cikgu tak naklah guna slide untuk share apa yang cikgu hari ni. Cikgu nak bagi satu link dekat kamu semua. Kamu semua pun boleh godek-godek sekali dengan cikgu. Okay, semua buka link yang dekat chat box tu . Kalau boleh buka dengan laptop atau komputer, jangan buka dengan phone. Kalau tak problem nanti. Okay, semua boleh buka. Boleh tu. Boleh. Kamu ni semua macam tak ada respon sangat je. Semua okey tak ni? Okey cikgu. Okay. Dahlah kalau tak ada respon, payah juga cikgu pun. Kejap . Okay, cikgu nak stop presenting dulu lah. Sebab semua macam tak ada respon, jadi cikgu nak bagi kat kawan cikgu lah untuk bercakap dulu. Oh, tengok kamera cikgu. Hai, saya cikgu Iron Man. Semua sihat tak ni? Semua ada tak ni? Ada. Ada. Okey. Dah kalau muka cikgu tak menarik perhatian kamu, baik cikgu gunakan cikgu Iron Man. Okay, jadi semua okey? Okey. Okay, jadi sekarang cikgu akan ambil alih pula untuk mengajar. Semua boleh dengar suara cikgu? Dengar. Okey, cikgu present ada, okey? Okay, jadi semua boleh tengok dekat website yang cikgu dah share tu. Ada gelombang kan? Kamu boleh tengok dekat website masing-masing atau boleh tengok apa yang cikgu present, okey? Kamu boleh faham kan suara cikgu Iron Man kan? Ke tak jelas? Jelas. Jelas. Kurang jelas. Tak apa, nanti cikgu ambil dia balik. Sekejap saya panggil dia. Saya dah datang balik. Okey. Okey, jadi semua. Jadi yang hasil pelajaran pertama kita nak tahu tentang ciri-ciri gelombang. Okay, jadi semua boleh pergi ke bahagian ciri-ciri tu. Kemudian boleh tengok tentang ciri-ciri gelombang tu. Boleh tak seorang bacakan
ciri-ciri yang pertama. Ikmal boleh Ikmal? Ya, ya. Dengar suara Ikmal tadi? Okey. Ya. Bacakan ciri-ciri yang pertama. Ciri yang pertama. Sekejap. Kamu hafalkan je mouse kamu tu ke Gelombang Android. elektromagnet merupakan gelombang melintang. Okey, gelombang elektromagnet merupakan gelombang melintang. Okey, untuk ya? Oh, sama-sama. Okey. Okey, gelombang ini bukan gelombang melintang. Jadi kamu semua tahu kan gelombang ada dua bentuk, melintang dan juga membujur. Transverse dan juga longitudinal. Jadi, saya nak kamu semua tahu yang gelombang elektromagnet merupakan gelombang yang melintang iaitu transverse wave. Okey, kalau yang kedua pula, gelombang elektromagnet membawa tenaga tanpa membawa jirim. Okey, tadi cikgu dah cover ni sebab ini asas gelombang lah. Apa-apa gelombang pun selain gelombang elektromagnet pun membawa tenaga tanpa membawa jirim. Betul tak semua? Setuju? Setuju. Setuju cikgu. Setuju cikgu. Okey, Akilah boleh baca yang ketiga? Sekejap cikgu. Hello? Hello, boleh tak cikgu tunjukkan saya punya tu tak nak bergerak. Oh, okey, sorry. Okey. Okey, gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk merambat kerana ia mampu merambat melalui ruang vacuum. Okey, kalau kat sini medium, apa yang kamu faham dengan perkataan medium tu? Medium tu mungkin dia punya keadaan dia berbeza. Keadaan. Okay, tak apalah, terima kasih perkongsian kamu. Okay, medium ni maksudnya satu ruang yang ada jirim lah, yang ada matter. Berbeza dengan vacuum, tempat yang tak ada matter. Contohnya angkasa lepas. Angkasa lepas sebenarnya ada juga jirim, tapi dia berkurang jadi kita boleh anggap vacuum. Okey, jadi maksudnya di sini, gelombang elektromagnet ni, dia merupakan satu gelombang yang, okay, cikgu share lah, dia sebenarnya gelombang yang boleh kata asasnya datang daripada matahari. Jadi contoh bila matahari tu nak sampai ke bumi, contoh macam dalam background website cikgu ni. Okay, semua boleh nampak? Boleh. Jadi dia melalui angkasa kan, melalui space, di mana dia merupakan ruang vacuum. Dia tak perlukan medium seperti gelombang air atau gelombang bunyi yang memerlukan jirim untuk bergerak, untuk merambat. Okay, untuk yang keempat pula, di dalam ruang vacuum, gelombang elektromagnet mempunyai hal laju menilai 3/10 kuasa 9 meter per saat. Jadi ini yang biasa kalau kamu dengar, biasa kalau kamu tengok movie ke, kamu dengar dekat dalam kelas lain ke, ni adalah kelajuan cahaya. Dan kita boleh panggil sebagai C. Okay, semua boleh dapat? Boleh. Boleh juga. Boleh Okay, untuk juga. yang kelima pula, betul je kira ni, okay betul 5. Okay, gelombang elektromagnet mempunyai, okay kalau tadi dia mempunyai, kalau dalam vacuum dia mempunyai hal laju sebanyak 3/10 kuasa 9. Tapi bila dalam medium pula, contoh bila dia lalu air ke, lalu batu ke, dia akan kurang daripada 3/10 kuasa 9. Maksudnya dia akan, hal laju dia akan turun lah bila dia memasuki medium yang berbeza. Okay, semua boleh dapat? Okay, yang terakhir pula, gelombang elektromagnet boleh melalui proses pantulan, Boleh. pembiasan, pembilauan dan interference. Okay, semua ni kamu semua dah belajar juga subtopik sebelum ni, iaitu pantulan, pembiasan, pembilauan dan juga interference. Okay, patutnya kamu semua tahulah kan? Okay, cikgu saja share ciri-ciri ni dulu supaya dapat kamu nampak macam mana agaknya sifat elektromagnet ni, gelombang elektromagnet ni. Okay, sekarang cikgu nak share. Semua pergi ke spektrum, ke bahagian spektrum keseluruhan. Okey, kalau nak ikut dari segi definisi, gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang dengan satu sama lain. Jadi kamu semua boleh tengok dalam rajah yang GIF yang bergerak ke sebelah tu. Okay, semua boleh nampak kan? Okey, kamu boleh tonton video ni nanti kat rumah. Cikgu ada share link ni, tapi tonton di rumah lah sebab video ni agak panjang untuk kamu boleh faham tentang bagaimana EM dihasilkan. Lagipun tak ada dalam hasil pembelajaran kamu untuk hari ni pun, tapi untuk kamu lebih faham je. Okey, semua boleh? Okey, kalau macam tu cikgu bagi masa. Kamu nampak kan gelombang ni semua yang bergerak ni? Nampak.
Okey, siapa yang boleh buka website tu, kamu boleh Nampak tekan cikgu? satu persatu sebenarnya. Ada yang intersection yang cikgu dah bagi ni. Okey, jadi cikgu buka yang pertama, menunjukkan gelombang radio. Okey, sebenarnya gelombang elektromagnet ni terbahagi kepada 7 spektrum yang selanjar. Selanjar ni maksudnya dia tak ada limit yang tetap lah sebenarnya untuk dia. Jadi dia selanjar. Okey, jadi boleh baca kat sini, gelombang radio merupakan gelombang elektromagnet yang mempunyai panjang gelombang terpanjang. Jadi panjang gelombang dia, wavelength dia adalah yang paling panjang sekali di antara keseluruhan spektrum elektromagnet tu. Ia juga mempunyai tenaga yang terendah. Walaupun dia ada wavelength yang terpanjang, tapi dia mempunyai tenaga yang paling rendah sekali di antara spektrum-spektrum lain tu. Okay, semua dapat? Okay, jadi seterusnya kita pindah ke spektrum Dapat, yang Ibu. seterusnya. Spektrum ni adalah gelombang mikro. Kamu boleh baca julat frekuensi dan julat panjang gelombang. Berbeza dengan yang gelombang radio tadi, kalau gelombang mikro ni, frekuensi dia adalah lebih tinggi berbanding gelombang radio. Tapi panjang gelombangnya adalah lebih rendah. Sebab kamu semua tahu kan daripada formula kamu dah belajar VF lambda tu, kalau frekuensi meningkat, panjang gelombang akan menurun. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnet mempunyai panjang gelombang kedua terpanjang. Ia merupakan gelombang yang paling banyak diguna pakai di dunia ni. Okey, kelas lepas ni kamu akan belajar tentang aplikasi gelombang elektromagnet ni. Kamu akan tahu yang gelombang elektromagnet mikro ni banyak aplikasi dia. Dari segi tenaga, kamu boleh tengok dekat bawah tu, tenaga gelombang mikro lebih tinggi daripada gelombang radio, kemudian lebih rendah daripada gelombang inframerah. Gelombang inframerah ni apa? Okey, mari kita teruskan ke gelombang seterusnya. Gelombang inframerah. Kalau kamu perasan, julat frekuensi dia bertambah berbanding dengan mikro sebelum ni. Jadi macam itulah flow yang kamu akan nampak. Semakin kita bergerak daripada yang radio, kemudian makin kita akan bergerak ni, frekuensi makin bertambah, tapi julat panjang gelombang dia akan makin berkurang. Sama juga tenaga akan bertambah. Kalau kamu tengok, dia akan lagi besar daripada mikro. Kemudian dia lagi rendah daripada yang gelombang seterusnya, iaitu CN. CN ni bukan kata network tau. Cahaya nampak. Gelombang cahaya nampak. Okay, boleh semua? Gelombang inframerah atau Boleh. cahaya inframerah terletak di bawah spektrum gelombang cahaya nampak. Walaupun manusia tidak dapat melihat cahaya inframerah dengan semula jadi, tapi haiwan seperti ular, katak dan lain-lain dapat melihat cahaya inframerah ni sebenarnya. Oh, baru tahu lah kan sebenarnya kan? Okay, contoh kita pergi ke gelombang cahaya nampak. Gelombang cahaya nampak ni lah yang kita gunakan untuk kita melihat sebenarnya. Kita akan belajar lebih lagi kelas lepas ni dalam aplikasi. Gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi yang ni lah kita boleh dapat, mata kita dapat absorb dan tafsir dengan otak kita. Gelombang ini terdapat 7 spektrum tersendiri. 7 spektrum yang berbeza daripada 7 spektrum elektromagnet tadi, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okey. Kat mana color ni biasa nampak? Semua warna ni. Pelangi. Dalam gambar tu pun cikgu dah tunjuk ada pelangi kan. Ada kucing sekali tengok present cikgu. Okey. Sama juga dari segi frekuensi dan panjang gelombang, sama je ikut flow yang tadi. Frekuensi bertambah, tenaga bertambah, tapi panjang gelombang dia akan berkurang. Dia akan menurun. Dari segi panjang gelombang, kamu semua boleh tengok yang wave yang semua ni kan. Yang wave merah ni. Kamu tahu kan panjang gelombang tu adalah jarak antara through ke through atau crest ke crest. Dan semua makin kecil dia punya jarak dia. Okay, jadi seterusnya adalah gelombang ultra ungu. Bahan bersifat fluoresan. Kalau kamu pernah dengar fluoresan ni, tak pun kita akan belajar untuk kelas seterusnya, untuk kelas aplikasi. Dapat menyerap cahaya ultra ungu dan pancarkannya semula sebagai cahaya nampak. Jadi biasa kalau cikgu bagi contoh aplikasi adalah kalau kita nak detect duit palsu, jadi kita boleh nampak lah kalau ada beza dia. Kalau dengan bahan bersifat fluoresan ni. Tapi walaupun kita tak nampak secara semula jadi, haiwan seperti rusa, burung dan lain-lain dapat melihat cahaya ultra ungu tu secara semula jadi. Mereka punya sifat untuk defense mechanism lah mungkin. Okey, sama juga frekuensi dan tenaganya makin bertambah, makin tinggi. Kemudian gelombangnya makin kurang. Okey, jadi yang seterusnya adalah gelombang sinar X. Yang ni biasa kamu semua pernah dengar lah. Semua ni kalau pernah pergi hospital untuk X-ray,
Sebenarnya merupakan gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Walaupun kita gunakan gelombang ni, tapi dia bertenaga tinggi dan bersifat bahaya untuk manusia. Jadi sebab tu kamu semua boleh X-ray cuma 2 kali je dalam setahun. Sebab dia bahaya untuk badan kita. Okay, tak boleh lebih itu nanti untuk kelas seterusnya. Okay, sama juga frekuensi dia makin tinggi dan tenaga dia makin tinggi. Sebab tu dia menjadi tenaga yang tinggi. Sebab tu dia bahaya untuk kita. Dan julat panjang gelombang dia makin berkurang. Okay, jadi sebenarnya adalah spektrum yang terakhir. Spektrum yang terakhir adalah gelombang sinar gamma. Kamu semua pun mungkin pernah dengar juga tentang sinar gamma ni. Mungkin kalau kamu tengok movie ke, cerita Hulk ke atau cerita lain lah berkaitan radiasi. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnet yang mempunyai panjang gelombang terkecil. Panjang gelombangnya adalah terkecil berbanding spektrum gelombang yang lain. Tapi mempunyai tenaga yang tertinggi berbanding spektrum gelombang yang lain. Dan juga frekuensi dia lah, frekuensi dia pun terkecil. Tinggi silap. Sinar gamma kebiasaannya wujud secara semula jadi. Biasanya dia wujud secara semula jadi dalam bahan yang radioaktif lah. Boleh juga dicipta semula dengan mesin. Tapi menggunakan kos yang tinggi lah. Okay, jadi semua dapat ke? Ke cikgu laju sangat? Dapat cikgu, faham. Dapat cikgu, faham. Cikgu laju ni pun sebab cikgu dah share website ni. Jadi cikgu harap kamu pun baca jugalah. Di samping cikgu terangkan. Lain pun simple je kan. Dia hanya fakta biasa je. Okay, jadi kalau kamu semua boleh faham, jadi pergi ke bahagian exercise. Kalau kamu pergi ke bahagian aplikasi tu sebenarnya tak ada apa-apa lagi. Sebab itu untuk kelas terusnya. Cikgu tak upload apa-apa lagi. Jadi pergi ke yang bahagian exercise tu. Jadi cikgu nak uji diri kamu tentang ciri-ciri gelombang elektromagnet. Semua buat Cikgu boleh tahu semua siapa yang buat. Sebab nanti lepas kamu dah jawab, kamu kena letak nama kamu. Cikgu bagi masa 3 minit. Soalan simple je. Semua okey, jawab. Okey. Terima kasih Ikmal respon. Okey, ada 1Z dah submit. Yang lain semua okey. Atta pun dah submit je. Okay, siapa yang dah siap tu boleh yang jawab soalan yang bawah tu pula ya. Uji diri kamu tentang spektrum elektromagnet. Okay, Jim, bagus Jim. Kamu dah submit. Wan pun dah, Faiz pun ada juga. Maisar. Okay, gadis pertama. Okay, di samping tu cikgu akan share semula lah tentang yang situasi yang dua situasi tadi tu yang cikgu tunjukkan dalam slide. Okay, jadi yang untuk kalau orang yang jauh sangat di negara lain atau negeri lain, betul yang jawapan Ikhwan tadi. Akan terdapat
akan ada teknologi yang convertkan gelombang suara kita kepada gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ni laju, sebab tadi kita pun dah tengok laju dia adalah 310.9 meter per saat. Jadi dia boleh travel dengan lebih jauh tanpa damping yang nyata. Jadi orang lain pun yang ada teknologi yang sama, dia boleh akan terima gelombang tu, kemudian di-convert semula kepada gelombang bunyi. Jadi boleh dengar, jadi boleh bersembang lah sama-sama. Okay. Semua faham? Cikgu ada 5 minit lagi. Okay, terima kasih. Okay, untuk yang api yang panas tu pula, tenaga haba daripada api tu, kita dapat rasa kerana tenaga haba tu dibawa melalui radiasi gelombang elektromagnet juga, iaitu gelombang inframerah. Tenaga haba daripada api tu dibawa ke persitarannya membuat kita boleh terima tenaga haba tersebut dan merasakan suhu panasnya. Okay, semua boleh tengok juga, siapa yang dah set tu boleh tengok presentation cikgu. Ada jawapan yang tentang situasi tadi tu. Apa dia? Oh, gelak itulah. Okay. Okay. Semua boleh pergi ke, cikgu nak tutup lah kelas cikgu, tapi semua boleh pergi ke bahagian ekstra dalam website cikgu tu. Boleh tak sharekan kamu punya ialah komen lah sikit tentang kelas cikgu ni. Bagi refleksi kamu. Tekan pada klik saya tu ya. Siapa yang tak sempat nak jawab soalan tadi tu, kamu jadikan homework lah kat rumah. Nanti cikgu check balik. Siapa yang tak hantar lagi tu. Cikgu Iron Man pun akan check juga siapa yang tak hantar tadi tu. Okay, cikgu. Semua dah review ke? Dah. Dia tak keluar pula dekat site tu, patutnya dia keluar. Dah cikgu dah hantar dah. Okay, tak apalah, nanti kita tengok balik lah tentang kamu, apa yang refleksi kamu nak tunjuk tu. Kalau ada apa yang kamu tak faham, tulis jugalah. Cikgu nak komen juga apa yang kamu ni, tapi dia tak keluar pula. Line cikgu kat ni. Tapi setakat ni semua faham ke tentang pengajaran kelas elektromagnet ni? Faham. Kalau ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh, yelah, tinggalkanlah komen tu lagi dekat situ. Nanti cikgu kontak kamu semula dalam grup kelas atau cikgu PM untuk terangkan dengan lebih lanjut. Okay, kamu boleh godek-godek jugalah website cikgu ni untuk kamu semua lebih faham lagi. Lagi sampai sini je lah kelas kita. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sihat. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu Iron Man. Terima kasih juga. Sama-sama.